Assalamualaikum. Hari ini kita masuk bab 4, pembiakan. Subtopik yang pertama adalah pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Apakah maksud pembiakan? Proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup lah. Jadi semua organisma hidup ni akan menjalankan proses pembiakan lah. Pembiakan ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan juga pembiakan aseks. Ini adalah doktor ataupun pakar sakit puan lah. Bidang dia kita panggil obstetrik dan juga ginekologi lah. Pembiakan tadi kata terbahagi kepada dua kan, pembiakan aseks dan juga pembiakan seks. Kita tengok yang pertama dulu. Pembiakan seks dia melibatkan sel pembiakan, manakala pembiakan aseks tidak melibatkan sel pembiakan lah. Berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi dan juga tumbuhan yang berbunga. Itu adalah pembiakan seks. Manakala pembiakan aseks ni berlaku kepada tumbuhan seperti bawang, halia, ubi kentang, paku pakis, organisma ringkas seperti ameba, hydra, paramecium. Ini adalah pembiakan aseks. Ini contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan seks lah. Contoh sini tumbuhan berbunga seperti pokok bunga matahari, beruang, burung, ular, ikan dan juga katak. Ini adalah contoh-contoh organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Gambar seterusnya ni adalah organisma hidup yang menjalankan pembiakan aseks. Seperti hydra, paramecium. Ini gambar ubi kentang. Ini halia. Yang ke atas tu adalah ameba. Pembiakan seks merupakan pembiakan utama lah yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan juga tumbuhan berbunga tadi. Pembiakan seks tadi kita kata dia melibatkan sel pembiakan jantan dan juga sel pembiakan betina tak? Untuk jantan, sel pembiakan jantan adalah sperma, manakala sel pembiakan betina adalah ovum lah. Jadi induk jantan ni akan membawa sel pembiakan jantan lah, sperma, manakala induk betina akan membawa sel pembiakan betina iaitu ovum. Proses penghasilan gamet. Gamet jantan, gamet betina tadi, sel pembiakan kita jantan betina iaitu sperma dengan ovum. Kalau pada induk jantan tadi, lelaki lah, sperma dihasilkan di testis, manakala gamet betina iaitu ovum dihasilkan di ovari. Pembiakan seks menghasilkan generasi baru yang berbeza daripada induk dia, tak sama. Mak tak akan sama dengan anak. Dia akan ada juga beza dia. Mungkin seorang rambut kerinting, mungkin seorang rambut lurus, kulit cerah, kulit gelap. Dia akan berbeza-beza lah. Jadi generasi baru yang terhasil tu berbeza daripada induk dia dan menunjukkan variasi genetik. Proses pertama yang terlibat dalam pembiakan seks adalah persenyawaan lah. Ini gambar persenyawaan di antara sperma dengan ovum. Kita lihat perbezaan di antara persenyawaan dalam dengan persenyawaan luar. Persenyawaan dalam berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Manakala persenyawaan luar ni dia bercantum di luar badan induk betina.
Yang seterusnya, tempat berlaku pencantuman. Kalau persenyawaan dalam berlaku di dalam badan induk betina lah. Manakala persenyawaan luar, sperma tadi dan ovum akan dibebaskan di luar badan. Contohnya kalau ikan tu persenyawaan ni akan berlaku di dalam air lah. Katuk pun sama. Gamet jantan daripada organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina, iaitu sperma dibebaskan oleh induk jantan, manakala ovum dibebaskan oleh induk betina lah. Bila sperma berjumpa dengan ovum, bercantum, berlaku persenyawaan, maka terbentuklah zygote. Kalau yang persenyawaan luar ni, gamet jantan akan berenang menuju ke arah telur dan bercantum dengan gamet betina. Maka kalau katuk tadi, katuk jantan dengan katuk betina, dia akan bebaskan dia punya gamet jantan dan gamet betina dalam air tu. Bila bercantum, maka terhasillah berudu lah. Ini contoh persenyawaan dalam pepatung. Ini adalah persenyawaan luar. Contohnya ikan lah. Ini adalah saintis yang mengkaji tentang sel sperma menggunakan mikroskop lah pada tahun 1677. Itu pengetahuan am je lah. Kita pergi kepada pembiakan asexual. Pembiakan asexual berlaku kepada organisma ringkas seperti ameba, paramecium dengan hydra. Berlaku juga pada tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang. Dia hanya melibatkan satu induk je lah. Kalau tadi kita ada dua induk, induk jantan, induk betina. Yang ni hanya melibatkan satu induk sahaja. Kita pergi kepada gambar rajah ni, apa ni, tapak Sulaiman tak? Persenyawaan tidak berlaku dalam pembiakan asexual. Di mana individu baru yang dihasilkan adalah seiras secara genetik dengan induknya. Maknanya induk dengan anak dia akan jadi sama. Tiada perubahan, sama sebiji. Sama dari segi genetik dia lah. Variasi tidak wujud dalam kalangan anak. Tiada perbezaan lah. Variasi tak ada. Kultur tisu adalah contoh bioteknologi lah untuk penghasilan individu baru. Dalam bidang bioteknologi ni, kita nak hasilkan tanaman dalam masa yang singkat lah. Jadi kita guna kaedah kultur tisu. Pembiakan asexual, dia punya proses, dia ada pelbagai jenis lah. Ada kita panggil belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan juga pembiakan vegetatif. Pembiakan asexual ni ada beberapa jenis. Belahan dedua, pertunasan, penjanaan semula, pembentukan spora dan juga pembiakan vegetatif. Kita pergi kepada yang pertama, belahan dedua. Apa itu belahan dedua? Contoh sini dia bagi belahan dedua ialah pembahagian satu induk kepada dua sel anak. Berlaku dalam ameba, paramecium dan juga bakteria. Kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah sel induk ameba, asalnya satu, dia terbahagi kepada dua lah. Nukleus membahagi, cytoplasma pun membahagi, maka terbentuklah dua sel anak yang barulah. Maknanya daripada satu dia terpecah kepada dua. Jadi ini kita panggil belahan dedua. Berlaku kepada ameba, paramecium dan juga bakteria. Yang seterusnya kita pergi kepada pertunasan. Pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan organisma.
Okey, tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudian terputus dan membentuk individu baru. Contohnya hidra dan yeast. Okey, kalau perhatikan di sini, okey, hidra, okey, dia tumbuh macam ada tumbuh satu kan, satu struktur yang baru. Lepas tu dia berkembang. Bila dah besar, dia akan terpisah daripada induk dia lah. Maka jadi satu lagi hidra yang baru lah. Okey. Yang seterusnya, okay, ni gambar pertunasan tadilah. Okay. Yang bawah ni adalah hidra, yang atas tu adalah yeast. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah penjanaan semula. Okey, berlaku kepada, kalau contoh di sini adalah planaria nama dia. Okey. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya cacing pipih, cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria dan juga Spirogyra. Kalau sini dia bagi gambar contoh cacing planaria. Dia bagi planaria di sini. Bila kita potong kepala dia tu, bahagian kepala tu yang terpotong tu dia akan berkembang. Yang bahagian bawah dia tu pun akan berkembang jugalah. Dia akan menjadi dua individu baru. Dia, kalau satu potong jadi dua. Dua potong lagi jadi empat dan seterusnya lah. Penjanaan semula. Ni contoh dia lah. Organisma yang cikgu sebut tadi. Tapak Sulaiman dan seterusnya lah. Planaria, cacing pipih. Pembentukan spora. Ini berlaku pada paku pakis lah. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Selepas sporangium ni pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin lah. Bila sampai di tempat yang lembap, spora tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Pembentukan spora berlaku pada alga, kulat, paku pakis dan juga bakteria. Ini adalah pembentukan spora lah. Paku pakis, kulat ni cendawan lah. Yang seterusnya, pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif merupakan cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain pada bunga lah. Contoh bahagian vegetatif adalah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan juga daun lah. Contoh pembiakan vegetatif ni berlaku kepada lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan juga ubi kentang. Contoh sini dia bagi gambar halia lah. Halia ni dia akan bertunas. Jadi kalau potong sedikit halia tu masukkan dalam tanah, dia akan tumbuh tunas baru, maka terhasillah pokok barulah. Pembiakan vegetatif halia. Ni gambar ni dia bagi contoh-contoh yang lain lah. Ada ubi, ada carrot lobak, kita ada strawberry. Bahagian vegetatif biasanya pada akar, daun dan juga batang lah. Kalau kita perhatikan ni carrot pada batang ni tak. Pokok setawar ni berlaku pembiakan bahagian vegetatif dia pada daun, ni pada akar dia lah. Contoh diberi sini adalah lobak merah dan ubi keledek. Bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Yang kedua ni batang rayap.
Okay. Bahagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan barulah. Okey, kita tengok sini gambar ubi kentang tu batang bawah tanah. Okey, gambar rajah B tu adalah batang rayap, contohnya rumput. Yang ketiga adalah berbawang. Okey, berbawang, batang pada bawang lah untuk menghasilkan bawang baru. Okey, daun. Okey, pokok setawa dan juga pokok begonia. Okey, bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Okey, jadi apakah kepentingan pembiakan sebenarnya? Okey. Semua organisma hidup akan membiaklah bagi menghasilkan individu baru. Okey, sangat penting untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Jadi kepentingan dia untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Okey, kegagalan organisma menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan lah. Jadi suatu spesies tu kalau dia tidak membiak, lama-lama dia akan pupus. Pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Jadi bilangan dia akan bertambah lah kalau berlaku proses pembiakan. Okey, pembiakan juga menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. Okey, setakat tu dulu untuk subtopik 4.1 lah. Okey, jadi awak kena tahu maksud pembiakan. Awak kena tahu apa itu pembiakan seks dan juga pembiakan aset, siapa yang terlibat dan apakah kepentingan pembiakan tu lah. Okey, nanti sambung dengan latihan yang akan cikgu beri. Assalamualaikum.